وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita mulakan kuliah maghrib kita malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwanal muslimin muslimat sidang jemaah yang mati Allah Taala, kita sambung lagi tadabbur muzakarah kita dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah. Masih lagi dalam pengajaran yang ke-7. Kita baca separuh malam tu. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Hai hamba-Ku, bermula dina dan dirham bahwasanya aku jadikan keduanya bagi kamu supaya kamu makan dengan keduanya akan rezekiku, dan kamu pakaikan dengan keduanya segala kainku, dan supaya kamu ucap tasbih akan daku, dan kamu ucap taqdis akan daku, kemudian kamu ambilkan akan kitabku, maka kamu jadikan akan dia ke belakang kamu, dan kamu ambilkan akan dinar dan dirham, maka kamu jadikan akan keduanya itu ke atas kepala kamu. Kamu tinggikan dengan dia akan segala rumah kamu, dan kamu rendahkan akan rumahku, dan kamu hiaskan segala rumah kamu, dan kamu runtuhkan akan rumahku, dan kamu jina akan rumah kamu, dan kamu liarkan akan rumahku. Maka bukanlah kamu itu orang yang baik dan pilihan, dan bukanlah kamu itu orang yang merdeka, tetapi kamu itu dinamai hamba dunia, dan orang yang menghimpunkan hartanya di dalam dunia. Bermula umpama kamu itu seperti umpama kubur yang dileburkan dengan kapur, dilaburkan, dicomot-comot lah, dicat. Kita berhenti setakat tu malam tu. Kita sambung insyaAllah. Orang yang dikatakan menghimpunkan hartanya di dalam dunia ni, diumpamakan itu seperti umpama kubur yang dileburkan dengan kapur, dilihat pada zahirnya baik dan batinnya jahat. Orang duk kupu harta, turun klik, turun pagi klik gelap, turun gelap klik pagi, sepanjang hayat cara kekufuh harta. Diumpamakan seperti kubur belinda, batu neset, cak, mari hujan lama, lutu pula, bacak pula. Comel kan? Putih, hak duduk dalam, supaya hak mucak. Harta gitu diumpamakan. Harta diumpamakan gitu. Kalau dia jagamu, parut. Kalau dia jagamu. Tapi kalau mu jaga dia, tak apa. Kalau mu jaga dia, mu boleh urus dengan sebaik mungkin. Tapi kalau dia jagamu, mu akan jadi hamba harta. Hamba tengok hamba, tuan-tuan tengok tuan-tuan. Agak aku ni jadi hamba harta, ataupun aku jadi ketua pada harta. Aku yang menguruskan dia. Ngelah kali kita terikut dengan hak dia. Mari rasa sayang, mari rasa tomok, mari rasa tak cukup, mari rasa dia mari gitu. Daripada muda sampai tua, tak hingga. 'Hingga. 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 '
dilihat pada zahirnya baik dan batinnya jahat. Seperti demikianlah kamu berbaik akan diri kamu akan manusia, dan kamu berkasih-kasihan kepada manusia dengan segala lidah kamu yang manis dan segala perbuatan kamu, dan jauhkan diri kamu daripada aku dengan segala hati kamu yang keras dan segala kelakuan kamu yang khabis, ya buruk. Di kaca mata manusia mu comel, mu bagus, mu baik, mu juru. Tetapi di kaca mata aku, Allah Ta'ala kata, mu perangai huduh. Mu perangai huduh. Pasal apa? Pasal mu meletakkan masjid aku, rumah aku ni tepat lah pada, tepat tak boleh nak pergi ke mana. Sisa-sisa waktumu apa? Mau perangai huduh. Kerana ada malam ni tak ada nak pergi mana tu. Betul lah, tak ada nak pergi mana, mai masjid. Oh, molek juga. Gu kata gitu lah. Gu kata molek juga. Engkau tak ada nak pergi ke mana, okey? Nak gitu. Tahu nak pergi jalan-jalan mana pun rasa tak cekak, baik mai masjid. Nak gitu. Tak ada orang nak bawa kata. Kalau ada orang bawa, nak juga pergi jalan. Khabar kita, kecek kita. Tidak letakkan masjid aku ni keutamaan. Tidak letak masjid aku ni keutamaan. Mari masjid ni keutamaan. Tak ada dalam jadualmu. Kalau mu buat jadual atas kertas, masjid aku, mari masjid, mari semajmuah, tak ada lah jadual. Ke mana tuan? Nak buat kita. Allah Ta'ala kata mu perangai huduh tu. Tapi di kaca mata manusia mu bagus. Juruh mu. Orang hormat kamu. Orang label ke panggil mu dengan yang gotu yang go ni. Nah. Ni last lagi ya. Ambo je ulah je baca ya. Allah Ta'ala sendiri kata mu perangai huduh. Pasal mu tidak meletakkan masjid rumah aku ni keutamaan. Dalam palamu ni tak ada rumah aku. Mu mari dengan ngega, mu mari dengan tak khabar. Nah gitu. Mari dengan tak khabar, klik dengan tak khabar. Nah tuan-tuan. Tapi di kaca mata manusia, oh comel lah nak gitu. Tambah-tambah pula musim lah ni kan. Dengan musim sibuk lah ni kan. Tak ada mari Jumaat. Tak ada. Pasal nak nunggu tu, nunggu basah hak buat. Tak boleh tinggal. Tak kira lah kiri kanan atas bawah pun. Tunggu sampai aku 2-3 pagi. Lepas klik tidur. Subuh tak. Perangai huduh. Khabis dia kata. Perangai huduh. Sama ada diri kita sendiri, wa emang siapa dia pun, kita fikir sendirilah masing-masing. Batu awal-awal dulu kamu rakyat dah. Biar masjid ni adalah hati kita. Biar masjid ni adalah fikiran kita. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, tak kira lah siapa dia, sama-sama kita ambil iktibar lah. Sebenarnya kadang-kadang kita wui ke Tuhan ni hak reja-reja. Hak reja-reja. Kita tidak letakkan untuk hak Allah Ta'ala ni kita letak keutamaan. Tuhan wui masa kita 24 jam. Tuhan wui masa kita 24 jam. Hak sisa-sisa masa tak ada arah nak pergi ke mana, baru kita wui Tuhan. Baru kita wui Tuhan. Pitis mulai kita boleh sekian ratus, sekian ribu. Hak reja-reja, hak lebih, baru kita wui.
baru sedekah. Nampak? Tuhan wi masa kita beri hak lebih-lebih Tuhan. Tuhan wi rezeki kita pitih mah hak lebih-lebih kita wi tu. Kehidupan kita sendiri pun nak ayat wi. Ujung-ujung baru kita wi Tuhan. Kecek kita pun ujung-ujung tak nak pergi dah baru kita wi Tuhan. Maknanya Allah Ta'ala terima hak benda ni mari daripada kita ni kan. Kalau jenis hapah lah. Pendapatan kita 3,000 sebulan. Ada dalam 3,000 tu kok mana-mana pun 100 memang confirm dah. Aku 2,900. 100 tu memang untuk aku nak sedekah sebulan. 100 sebulan. Tak ada. Tak cukup 3,000 lagi nak sedekah kepada dia. Nak sedekah kepada dia. Nak belanja sehari tengah hari pun tak cukup. Kenapa? Kita tak yakin sikit rabuk. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Siapa dia yang menginfak, siapa dia yang bersedekah sesuatu daripada dia yang dia miliki, fa huwa yukhlifu. Mu tak usah rusing aku ganti. Mu tak usah rusing aku ganti. 3,000 mu cabut 100. 2,900. Mu tak usah rusing hak 100 tak aku ganti ya. Aku ganti. Fa huwa yukhlifu. Dia akan ganti. Tak ada kita. Dari segi pitih 24 jam aku beri kamu sehari tengah hari. Dalam jadualmu berapa waktu, berapa jam, berapa saat, berapa minit mu beri untuk aku. Sehari sutuk, sewaktu pun tak mari. Tak ada. Ayat kata tak ada. Tuhan kena tambah 20 jam baru dah. Tak ada juga. Apa? Pasalmu tidak letakkan dalam jadual hidupmu. Aku ke mana-mana pun time Zuhur kurang lebih 20 ke 30 minit setengah jam aku mesti peruntukkan untuk waktu Zuhur. Aku peruntukkan setengah jam untuk waktu Asar. Maghrib Isyak aku mari start daripada pukul 7 kelik pukul 9, 2 jam. Subuh aku beri sejam. Daripada 24 jam tolok. Subuh sejam, ngori Isya 2 jam. Asar setengah jam. Zuhur setengah jam. Baru 4 jam daripada 24 jam. Tak ada juga mu. Pasal mu tak letak ke benda tu keutamaan. Tapi kalau meletak benda tu keutamaan, sisi lengan cawak kota pun mu akan pergi. Maknanya bila mu habis dah kerja ilmu baru mu fikir kat aku. Nampak? Itulah nak ayatnya perangai huduh tak perangai huduhmu. Khabith perangai huduhmu. Pasal mu tidak meletakkan segala-galanya itu keutamaan seperti yang ada disebutkan di atas. Mu ni seolah-olah gitulah. Cari tu gak pitih, cari tu gak pitih, cari pitih. Ambo tengok ambo, tuan-tuan tengok tuan-tuan. Dengan semua sufa ambo, omo sufa tuan-tuan. Tak kira lah muda ke tua. Kalau kita tidak meletakkan in tansurullah yang surkum. Bila kita menolong urusan agama Allah,
Allah Ta'ala akan tolong urusan kita. Macam mana Allah Ta'ala nak tolong urusan kita? Kerana kita membelakangi urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak letak ke keutamaan dah. Pakat-pakat fikirlah. Hamba fikir hamba, tuan-tuan fikir tuan-tuan. Aku ni 1445 dah ni. 1444 sudah berlalu. Malam ni adalah malam hari yang ketujuh tu. Aku ni duduk supo teloyo lagi ke ataupun mula berubah? Kalau supo teloyo juga artinya mustatik. Dalam kitab Jawhal Marhub wa min Bahatil Qulub, dalam bab fi fadilatil fiqh, dalam bab kelebihan fikir, dia takrifkan, dia kata fikir ni ialah menjalankan hati, menilik pada pekerjaan yang baik atau yang terlebih baik, baru orang panggil fikir. Fikir ialah menjalankan hati, menilik pada pekerjaan. Tu fikir. Fikir, aku ni sehari tengah hari jak daripada tidur, lepas tu celek mata, siapa aku tidur pula, apa dia aku buat. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, hari berganti hari, supaya tu lah ya. Patut mu kena fikir benda yang baik atau yang terlebih baik. Kalau mu duduk supaya tu lah ya, statik, tak beranjuk. Roh ma'al hijrah tak ada. Dulu orang panggil Muharram, orang tua kita dulu. Lah ni modern orang bubuh ma'al hijrah. Ma'a artinya bersama, hijrah berubah. Berubah kita. Kalau serupa 1444, 1445 serupa tu lah ya, berubah ke dia? Berubah ke dia? Kalau sebelum pada ni 1444, mari jemaah ngari Isa. 1445 ngari Isa juga, hijrah ke dia? Hijrah ke dia? 1444 semaya 5 waktu. 1445 semaya 5 waktu tu juga. Mana ada nambah? Bukan soal nambah biar jadi 9 waktu, 7 waktu. Patut mu kena tambahkan dengan sunat-sunat. Baru orang kata baru hijrah, baru ada perubahan dari sudut semaya. 1444 mu rukun qauli mu, rukun bacaan dia setara tu. Patut 1445 mu kena mengorok langkah lagi biar jadi comel loteng bacaan mu. Mu kena fikir. Sebab itu waktu hamba kerja dulu, waktu khusus, ada seorang penceramah tu dia kata, otak yang paling mahal sekali di dunia ialah otak orang Melayu. Dia kata, orang tu nak pergi beli otak Kedah, ada otak Jepun, otak Korea, otak orang putih, otak Melayu, otak Cina. Dia pun tunjuk nak otak Jepun. Dia kata hak ni murah. Tunjuk ni, hak ni murah. Korea murah juga. Orang putih lagi murah. Dia kata wak mari hak otak Melayu, hak ni mahal. Dia bertanya tu Kedah, berapa otak Melayu mahal? Pasal jaga guna. Otak Jepun guna lama dah. Batu negara dia maju. Korea al-maklum, orang putih dia maklum. Cina berabad-abad bertamadun. Melayu pasal cara mikir. Kita mikir. Kena 5 ya apa jadi? 10 ya kau tak apa. 50 bunga. Cina kata kerja double kum. Jemaah tinggal. Pasal dia tak guna. Dia tak guna. Sebab takrif fikir ialah menjalankan hati, menilik pada pekerjaan yang baik atau yang terlebih baik pada syarak. Maknanya kita tak mikir.
Sebab itu ada satu jemaah, lepas maghrib dia bangun, dia kata malih fikir dan amal. Pok kita pun popah-popah turun. Nampak? Dia mengajak kita fikir supaya tuntutan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pun cubik. Kita pun puak tu dia ada puak dia ya. Moga kita tidak puak dia, kita hidup kedah. Nampak? Kita tak mikir. Apa salah kita tunggu dia nak ayat ke dia? Dia kata tentang kelebihan la ilaha illallah, tentang tuntutan la ilaha illallah. Mana dia? Sesudah mu kata la ilaha illallah, mu menerima tidak ada Tuhan melainkan Allah, buktikan. Itu tuntutan la ilaha illallah. Dah kalau mu kata aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, buktikan. Maka membuktikanlah dengan sujud dan rukuk, iaitu solat 5 waktu. Itu tuntutan dia. Selepas pada itu tuntutan la ilaha illallah apa dia lagi? Puasa Ramadan. Dia tuntutan dia lagi. Bayar zakat. Kerana di situ ada hablum minallah, hablum minan nas. Last sekali tuntutannya iaitu haji. Pecahan dia cukup banyak tuntutan dia. Tetapi dia fokus kepada supaya kita mari masjid. Dia fokus supaya kita mari semaya Jumaat. Kenapa dia fokus kepada semaya Jumaat semaya masjid? Kerana bila Nabi hijrah daripada Makkatul Mukarramah ila Madinatul Munawwarah, apa isyarat? Apa isyarat? Yang pertama-tama sekali Nabi bina masjid. Apa isyarat? Gapo dia di sebalik yang dia nak sampaikan kepada kita? Segala-galanya bermula di masjid. Sebab itu mu kena erik orang biar mari masjid. Mu kena erik orang biar mari semaya Jumaat. Bila masyarakat jauh daripada masjid, masyarakat jauh daripada Jumaat, Allah Ta'ala tidak akan bagi pertolongan. Dan ini adalah merupakan satu tanda di antara tanda-tanda dekat nak kiamat. Masjid besar tapi tak ada orang. Bukan soal ada orang ngajar, tak ada orang ngajar. Soalnya jemaah tidak hidup. Jemaah tidak didirikan sebaik mungkin. Kita tak payah kait ada orang ngajar, tak ada ngajar. Itu pelengkap. Tetapi asasnya semaya Jumaat. Mana ayahmu tak pergi masjid malam ni? Tak ada orang ngajar kata. Itu standard bahasa. Tu. Kita ada kacau. Mama, mana abah ada duduk malam ni? Semaya ada rumah mana? Tak ada orang ngajar tu. Kalau ada orang ngajar, dia pergi selalu masjid. Bahasa standard. Kalau masjid tu tak ada orang ngajar, 3 malam, 4 malam, 5 malam, 5 malam abah mu tak pergi masjid. Pasal tak ada ngajar. Ada orang ngajar pun bagi 2 lagi. Ngajar sedap kau tak sedap. Mana abah mu tak pergi, malam ni ada orang ngajar, tak sedap. Malam hari tak ada orang ngajar, malam ni tak sedap. Malam esok pula, bon ni tak orang ngajar tu kan, abah mu tak pergi, tak belagang ni. Tak belagang ni. Ngalah kali seminggu tak ada satu. Ke mana tuan? Ini isyarat Nabi bina masjid mula-mula sekali. Begitulah juga kita dalam qaryah kita, dalam mukim kita. Pertama-tama sekali kita mesti orang biar mari sembahyang Jumaat. Jangan petikakan kakak-kakak lain, biar mari dulu. Kalau mau guna bahasa lain mungkin dia mau berasa kasar.
Erik biar masuk gut dulu. Erik biar masuk gut. Pasal nak boleh erik main masuk gut, Masya Allah. Tak jumpa pintu. Walaupun pintu seluah-luah. Elok setara mana. Payahnya nak masuk gut. Bila dia masuk, berada dalam masjid, maka bagilah makanan kepada dia. Bagi makanan kepada dia. Makanan-makanan rohaniah. Dan orang yang bagi makanan rohaniah, dia kena tengok. Kalau hak masuk dalam kandang, dia masuk dalam guk, ke jenis kambing, dia makan ke apa? Kalau masuk dalam guk tu, kalau jenis lembu. Kalau masuk dalam sarang jenis burung, sesuaikan makanan itu dengan apa yang ada di dalamnya. Sate kambing tak makan tuan-tuan. Kita sahur sate ni. Sate pula sate bau. Kambing tak sate bau. Kadang-kadang kita tidak pandai memilih makanan dengan apa yang sepatut kita beri. Kita syok sendiri. Konon-kononnya pasal masuk dalam kandang kita nak tunjuk pelihara kita ni makan mewah-mewah. Tak, dia nak upuk ya. Dia nak upuk. Boleh faham? Sebab itu isyarat Nabi bina masjid. Hari ni hamba lontarkan kepada kita semua, kerana malam ni bukan kuliah sini saja, ini merata pasal YouTube depan. Seluruh orang kedengar. Hari ni kita memikirkan bagaimana kita nak hidupkan masjid. Bagaimana kita nak hidupkan jemaah. Bagaimana kita nak erek sahabat-sahabat, jiran tetangga kita, kenalan-kenalan kita, supaya mereka juga berada dalam 5 waktu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika sekiranya satu kaum, satu kampung, satu puak, satu tamil, satu qaryah, satu mukim amanu, beriman kepada, mana tanda mu beriman? Mu berlomba-lomba ke rumah aku, ke masjid. Wattaqau, kamu bertakwa. Tanda orang, ciri-ciri orang yang bertakwa, tiap-tiap kali Jumaat buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan lagi. Utama sekali yang Allah Ta'ala suruh, iaitu semaya fardu. Sunnah yang utama sekali semaya Jumaat. Dia kapuh dua tu, baru masuk kelekuh. Amalan yang pertama yang Allah Ta'ala akan hisab ialah semaya. Dan sunnah yang paling besar sekali, yang utama, ialah Jumaat. Kapuh dua tu jadi semaya Jumaat. Erik orang biar mari semaya Jumaat. Bila dia istiqamah, konsisten dengan semaya Jumaat, dan dia berada dalam majlis ilmu, berilah panduan kepada mereka, kayu ukur kepada mereka. Skil, orang Kelantan panggil skil, pembaris. Biar dia ukur sendiri mana yang betul, mana yang salah, mana Allah Ta'ala redha dan yang Allah Ta'ala tidak redha. Bila dah kayu ukur sikit tu ada dalam hati dia, mari kakak tak molek, dia boleh tolak selalu. Tapi kalau dia tidak ada kayu ukur serta dengan iman, marilah membujur lalu melintang patah. Walaupun sanggup menghina agama, walaupun sanggup mempermain-mainkan Al-Quran, walaupun sanggup mempermainkan hadis Nabi SAW, walaupun sanggup memfitnah antara satu sama lain, kerana mereka memiliki ilmu tidak berserta dengan iman.
Orang yang isu. Sebab tu selalu hamba ayat dalam kuliah-kuliah hamba. Hebat kita. Tetapi bagaimana dengan jemaah subuh? Ada semaya jemaah subuh seperti semaya Jumaat. Tak erok tuan-tuan kalau kita nak buat sesuatu dengan semangat. Bila patah semangat, ilalah. Tetapi bila kita buat sesuatu dengan iman kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala pelihara iman kita dan dia tidak akan gonjang. Roboh beleping terak pun ahad. Tapi bila mau berjual tidak kerana keimanan, tak ada dua lekok makan kona Newton. Kau malah daging masjid berapa? Tahun lepas dia mau latih kawai jadi jawatan kuasa. Tahun ni dia mau tak latih tak apa. Oh rupanya dia mau pergi dulu pasal ke jawatan kuasa. Tidak gitu juga. Pasal kau mikir banyak kau tolong masjid tu. Kawan ni dia buat sopa apa? Bila tak si dia buat bodoh gitu. Oh gitu. Kalau mau mari masjid untuk dapat redha Allah, tak ada hapah tak apa. Mu ada jawatan, aku tak ada jawatan. Aku mari nak cari redha Allah. Aku nak mari tupai Jumaat. Betul lah orang latih aku bagi fikrah. Aku bantu. Aku beri pertolongan dari sudut apa-apa sekalipun. Paling tidak, kalau aku tidak ada jawatan kepada dia, aku bagi sebagai seorang ahli Jumaat. Kalau Allah tak cukup seorang untuk jadi 100, akulah orang yang ke 100. Maknanya aku ada kerja juga. Siapa dia kata dia mau mari masjid ni walaupun dia mau tak ada kuasa, tak ada kerja gun? Jangan. Sebab Allah Ta'ala menilai lagi banyak jemaah lagi besar pahala. Koho ramai jemaah, koho banyak pahala. Koho banyak lagi jemaah, koho banyak rahmat Allah Ta'ala. Koho ramai jemaah, koho banyak keberkatan. Supaya semaya banyak lah. Kalau semaya sekian ni dapat khasiat setara ni. Kalau lagi ramai dapat khasiat lagi. Lebih ramai lagi ramai. Lagi-lagi hebat. Semaya jemaah pun gitu juga. Kalau ada 1 sah setara ni, 2 sah lagi lain, 3 sah, 4 sah lagi ramai, lagi banyak keberkatan Allah Ta'ala turunkan rahmat. Jadi sekurang-kurangnya aku termasuk dalam golongan itu. Bukan semestinya aku jadi terkuasa baru boleh main silap. Sebab itu mana ada gaji, mana ada allowance. Tak ada gaji, tak ada allowance, tak ada sumbangan sekirabut. Malah hak kita ada habis. Jadi kalau kita tidak dilantik dan sebagainya gitu, aku nak mari cari redha Allah. Aku nak mari cari redha Allah. Aku nak beri sumbangan kepada agama Allah. Aku nak bagi sumbangan kepada rumah Allah. Biar aku ni adalah di antara orang yang meramai-ramaikan. Alhamdulillah. Kita pun berasa tenang, damai dan sebagainya. Nak gitu. Tapi bila kita letak sesuatu, jadi muka lain lah. Nak gitu. Baik. Hai anak Adam, ikhlaskan olehmu akan ilmu, dan jangan engkau pinta daripada aku, maka bahwasanya aku beri akan dikau terlebih banyak dan terlebih baik daripada orang yang menuntut akan dia oleh orang yang meminta. Nampak? Munya nak minta pelik-pelik. Munya nak minta pelik-pelik. Aku beri ke ilmu kamu tu calai-calai orang. Bukan sebarangnya orang. Tapi menilai pemberian aku ni bila nampak pitimah, baru menampak Tuhan saya kamu. Bila aku bagi ilmu kamu tak berasa. Sebab itu mu mengejar harta daripada mu mengejar ilmu. Tuan-tuan, seorang ulama muhaddisin, dulu lama cerita dah, sebagai bertepat tanya ni. Dia mati
sama dengan seorang perempuan Kristian. Saat sama, minit sama, jam sama, hari sama, sama berlaku. Sama-sama dikebumikan. Hak Kristian dikebumikan di kubur Kristian lah. Hak Islam kubur Islam. Rupa-rupanya yang perempuan ni dia ada kes di mahkamah. Mahkamah memerintahkan supaya gali balik. Bila dia gali balik, terkejut orang ramai. Kerana mayat ulama tu ada dalam kubur Kristian. Gagariu. Cerita pendeknya, maka kita tanyalah bini dia tu, kenapa terjadi demikian. Bini dia rakyat ke dia. Dia kata, memang suami aku ni adalah ahli muhaddisin, ulama besar. Tetapi suami aku ni selalu dia merungut. Bapa Tuhan tak bagi kita kaya. Bapa Tuhan tak bagi kita kaya. Dia tak nampak Tuhan bagi kekayaan ilmu pada dia. Dia tak nampak. Dia nampak pitimah kaya. Selalu dia merungut gitu. Nak ayat gitu. Kita ni Tuhan beri iman, Tuhan beri Islam, Allahu Rabbi ya Karim. Satu nikmat yang tidak terhitung, tak boleh nak balas. Tuhan beri nikmat iman, nikmat Islam, diiringi dengan nikmat-nikmat lain. Kalau Tuhan beri tidak kita Islam, kalau Tuhan tidak pilih kita sebagai seorang Muslim, dan Tuhan tidak beri dalam jiwa kita ada iman tauhid kepada Allah, apa yang terjadi? Wa ana minal muslimin, minta dengan Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslim. Sehingga kita minta dengan Allah Ta'ala, sehingga ke akhir hayat, ya Allah, biar aku mati dalam keadaan aku Muslim, dalam keadaan aku beriman denganmu. Jangan aku beriman ketika hidup, lah sekali dekat nak mati mencabut iman aku. Wali'azubillahi min salik. Syukur banyak-banyak tuan-tuan, Tuhan bagi ilmu kepada kita. Syukur banyak-banyak. Boleh minta kakak lainnya. Dia kata, muduk minta hak pelik-pelik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah ilmu yang bermanfaat untuk kami. Ilmu yang bermanfaat tidak semestinya ilmu semaya bab. Ilmu menguruskan keluarga, berilah kepada kami ya Allah ilmu mengurus keluarga. Biar keluarga aku menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat, memerlukan ilmu. Ya Allah ya Tuhanku, bagilah ilmu kepada kami ya Allah. Kami nak buat urusan-urusan kerja, sebagai seorang penjawat awam, sebagai seorang peniaga, sebagai seorang pekerja kilat, sebagai seorang gapo lagi. Mutolobui ilmu kat aku ya Allah. Biar aku buat kerja aku tu dengan ilmu. Kita minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, mu bagilah ilmu pada aku, ilmu yang menjadi seorang suami, bagi ilmu menjadi seorang isteri, bagi ilmu sebagai seorang anak, bagi ilmu sebagai seorang bapa, bagi ilmu sebagai seorang ibu, bagi ilmu sebagai seorang ahli masyarakat, bagi ilmu sebagai seorang pemimpin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Luah tuan-tuan. Bukan semesti bila sebut ilmu kita pun nampak terlalu ilmu nak semaya bel saja. Sama ada ilmu khususiyah, ilmu umumiyah. Hak khusus nak buat ibadat dan ibadat yang umumiyah. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a.
Minta Allah Ta'ala peluahkan rezeki kita. Bila Allah Ta'ala peluah rezeki kita, tidak semestinya dengan pitih mah. Rezeki sihat, rezeki masa lapar. Nak ya. Kita duk nampak bila sebut rezeki pitih mah je. Kalau Allah Ta'ala tidak iringi dengan rezeki sihat, wak gau dia pitih banyak. Hak segar molek yo guna. Kita duk main kelipah-kelipah situ. Nak makan go tu tak boleh, nak makan go ni tak boleh. Wak gau dia pitih banyak. Boleh beli kereta besar, belum start hidup dah, tapi tak boleh naik kereta, pening. Buat dia tak ini. Hak boleh naik kereta sorong tu, hak rawat punggah batu. Kenapa? Wasi'ah ni bagai-bagai. Nikmat lapang. Semua tu heavy 24 jam berlaku. Ambo tuan-tuan wa'imah siapa dia pun 24 jam. Bapa orang lain dah susu dah zuhur dah asar dah maghrib dah isya dah subuh. Dah dengan orang ngajaran yang ke masa 24 jam. Dalam masa 24 jam dia boleh bagi. Bapa yang mung tu heavy 24 jam juga. Nampak mimpi potong cukup kena 24 jam. Oh. Anak kita ada 2 orang. Nak pergi sekolah pagi, kita pergi 10 jam seorang. Hak ning boleh buat klik, ni ya 5 ya. Hak seorang lagi tu tak cukup. Kena tambah 12 ya. Kelas serupa ya. Sekolah tolong. Nampak pesen pun lebih kurang. Muat ke dia? Muat ke dia? Dia cukup tu. Boleh buat klik 4 ya pasal tabur. Mu makan ke dia? Orang ni tanya, makan nasi? Makan juga nasi. Air makan juga. Tapi boleh sipir 4 ya. Mana mu tak boleh 10 ya? Mu makan ke dia? Nah. Kita tu hari 24 jam. Orang lain boleh berhenti sembahyang zuhur. Orang lain boleh berhenti sembahyang asar. Orang lain boleh berhenti lagi gotu lagu zuhur asar lah, maghrib isya dengan orang ngajar lah. Demo ni nak yang tak ada macam kau tengok. Sibuk semua apa? Kaluk semua. Pok kucing jatuh anak semacam. Minta maaf lah dah. Tapi yang ngomong sing gini kan sebut dia mak kata orang lain pula. Tak sebut kan mungkin nak sebut. Arwah MB Kelantan. Tok Enak Aziz. Menteri besar. Dia buat kuliah subuh di Pulau Melaka. Dia buat kuliah subuh. Kecuali kalau dia luar negara. Dia lagi klik buat kuliah subuh. Ngajar kau kan? Tu. Hak hidup lagi tu. Datuk. Dia mari sembahyang maghrib. Dia sembahyang isya. Datuk. Kita baru kata kuasa PIBG. Bukan fungsi PIBG. Dia kata kuasa PIBG. Tak ada dah mari sembahyang. No ya. Ibarat gitu. Padahal dia mesyuarat, dia tidur ngangok. Tak ada dah mari Jumaat. Kalau fungsi boleh, mikir cikgu besar nak gotu nak ngani. Ni tak ada. Cukup guru lagi. Waktu tak ada arah. Mungkin anak ngaji sekolah situ orang latih kita. Pergi pun duduk senyap gitu. Nanti tunggu habis kat minum air makan kuih. Tak ada dah. Sudah ke? Temeh minta maaf lah ni sibuk lah ni dia mau latih dia terkuat. Halo lah. Atik memang kata jala. Ada dah. Nah, mana tu? Pasal demo tak bagi kira, kita tak bagi kira. 24 jam supaya terloyo ya. Tapi kalau meletak di awal-awal seperti dia kata tadi, prioriti keutamaan sembahyang Jumaat masjid sudah tentu makan agih ke maulid. Ni mu tak letak ke gitu, tak ada selalu. Tu ya. Ya.
Ikhlaskan olehmu akan ilmu, dan jangan engkau pinta daripada aku, maka bahawasanya aku beri akan dikau terlebih baik, terlebih banyak dan terlebih baik daripada orang yang menuntut akan dia oleh orang yang meminta. Ikhlas molek menuntut ilmu. Jangan kerana sesuatu. Jangan kerana ngaji-ngaji cak nak bahas dengan orang, cak nak matah orang, cak nak mati hujah orang ke apa ke. Kita menuntut ilmu untuk panduan kita dan memberi panduan kepada manusia lain. Bukan kita nak babit dada kita banyak ilmu, kita ngaji situ, ngaji sini dan sebagainya gitu. Tak payah kita ayat. Tak maaf lah dah. Ketuan-tuan tengok kitab-kitab tua. Ulama-ulama mengarang kitab yang menjadi kitab induk kepada buku-buku yang orang karya ini. Kita tengok mukaddimah dia. Apa dia tulis? Yang fakir, yang hina, yang fakir. Pakir nak ayat. Kalau dengan miskin, parut fakir lagi. Tok fakir, Pak. Tapi dia bubuh fakir. Mukaddimah dia sebelum dia nak karya kitab. Yang banyak dosa, dia bubuh. Lepas tu berkat, tawaduk dia, dan dia merasa bukan ilmu dia, itu ilmu Allah. Hari ni kita karya buku boleh 3 lah. Kita tulis habis. JKA, PWTC, KFC, tulis belakang. McDonald, tulis habis. Pasal takut orang tak tahu. Takut orang tak tahu. Pengarang kitab ni KFC. Dia tulis lalu KFC Kubekrian, KFC Kota Baru, habis betul. Orang baca, yang main ni, pengarang ni KFC ni. Kenapa? Betul orang tak baca lah mana? Buku-buku modern. Orang lebih suka baca kitab-kitab tu. Apa? Pasal ada roh, ada mujahadah, ada keikhlasan. Dan nama bukan kata hak tu tidak ikhlas, bergantung pada diri masing-masing. Tapi nak ayatnya, buku orang tua dulu, kitab orang tua dulu jadi bahan rojokan induk. Nak ayat pasal mujahadah dia. Nak boleh tulis buku Allahu Rabbi ya Karim. Dia tak ada pun awal itu untuk dapatkan RM. Betul-betul nak nyebat agama melalui risalah. Sehebat-hebat ilmu dia, dia tak boleh buku, dia tulis risalah. Pakai pula yang hina dina, yang banyak dosa. Dan kita tengok kadang-kadang dia tulis ketika dia berada di Makkatul Mukarramah, tempat yang mulia. Jujur untuk tengok di karang kita ini ketika berada di Mekah dan sebagainya, berkat. Hasil daripada itulah orang pun cedok ilmu-ilmu situ dan menjadi bimbingan pada kita untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Jadi sebab tu kita jangan tempelak, kita jangan menghina, jangan caci ulama-ulama. Kerana mujahadah dia dengan Allah Ta'ala, Masya Allah. Kita boleh duduk setara ni, buat ibadat setara ni, kerana dicedok daripada ilmu, daripada mereka lah. Daripada mereka lah. Dan pengajaran yang ke-8, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai anak Adam, tiadakah jadikan akan kamu, tiada aku jadikan akan kamu itu sia-sia, dan tiada aku jadikan akan kamu itu bertempat, dan tiada aku lalai daripada barang yang kamu perbuat, dan bahawasanya aku bagi kamu itu yang mengetahui, dan tiada bagi kamu perolehi akan barang yang daripada aku, melainkan dengan kamu sabar atas barang yang kamu bencikan pada menuntut keredaanku. Bermula sabar bagi kamu atas berbuat taat akan aku itu terlebih mudah bagi kamu daripada sabar atas berbuat maksiat akan daku. Bermula meninggalkan dosa itu terlebih mudah bagi kamu daripada kamu rasai azab akhirat. Bermula azab dunia itu terlebih mudah daripada azab akhirat. Itu pelajaran yang ke-8. Dia kata yang pertama sekali, dia kata
Aku jadikan kamu, dia kata, bukan sia-sia. Bukan sesaja aku buat muda. Aku buatmu ni adalah aku nak tengok supaya kamu beribadat pada aku. Supaya beribadat pada aku, memperhambakan diri kepada aku dan beribadat pada aku. Nak gitu. Bukan sesaja buat tu. Mu kena khabar tujuan utama aku jadikanmu adalah untuk beribadat pada aku. Khabar-khabar mu turun duduk di muka bumi, duduk dunia, tak ibadat pada aku. Lari. Sebab itu muslimin muslimat semua, kita tiap-tiap hari kita balancing, kita timbang alignment, timbang tayar. Mana dia? Bila kita semaya subuh 2 rakaat, 2 kali kita baca Fatihah. Dalam Fatihah tu ada alignment, balancing. Mana dia dalam Fatihah ada alignment, balancing, timbang tayar? Ihdinas siratal mustaqim. Nak minta Tuhan luruh macam betul molek tayar kita tu. Takut masuk pagi, takut masuk lokal, takut beloklah kanan saja, takut beloklah kiri. Biar betul-betul elemen kita pergi elemen tayar kereta kita, kita dah perlu gitu. Biar steering molek dan sebagainya. Ihdinas siratal mustaqim. Pun sudah semaya subuh, nak tunggu semaya zuhur, mungkin ada lopok-lopok, lubang-lubang. Kita jeluh, kita tak khabar. Tayar lari. Tak kena lagu, ring belok. Betul waktu zuhur pula. 4 kali betul. Apa? Pasal antara subuh dengan zuhur lama. 4 kali kena betul. Kena cek jurus benar. Pasal jauh perjalananmu tu. Sudah tentu ke percakapanmu, perbuatanmu, iktikadmu dan bagai-bagai lagi, takut lari. Mu pun betul lah. Ihdinas siratal mustaqim. Alignment balik. Dan mu baru balik lesen ketika kamu bertahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru lesen. Takut lesen mu mati antara subuh dengan zuhur tadi. Takut lesen mu mati. Takut percakapanmu itu menyebabkanmu rusak akidah. Takut perbuatanmu itu merosakkan rusak akidah. Takut kata-katamu itu merosakkan rusak akidah. Apatah lagi di musim-musim sekarang ini. Beringatlah kecek. Hatta perbuatan, apatah lagi iktikad. Kita tak sedar rupanya kita telah tergelincir daripada real. Akidah kita sudah rusuk dengan perkataan percakapan kita. Cuba bayangkan kalaulah orang tak semaya, mati dalam keadaan tidak ada iman, mati dalam keadaan akidah rusuk, penuh jana. Langsunglah seperti hadis Nabi kata, indan nas muslim, indallah kafir. Di sisi manusia mu Islam, tapi di sisi Allah Ta'ala mu kafir, mu tak khabar. Di sisi manusia mu Islam, tanah kubur Islam juga. Orang tak tahu kan? Yang di sisi Allah Ta'ala saja tahu. 7 hari ngatik. Malam 40 panggil budak tapis main baca Yasin, baca Quran 30 juzuk. Bui 30 hias orang. Anak luruk dada, alhamdulillah. Sesar dah ustaz. Malam 40 baru ni hamba panggil orang ngaji, budak-budak tapis hamba bui sekali orang bui 30. Hamba biarlah moga untuk arwah ayah hamba, arwah mak hamba bui 100. Moga bukan sokmo niat sedekah ke mak arwah ayah hamba. Bahasa line anu
Mok pok duk ada tu, belum tentu lagi. Atas dunia dulu. Atas dunia dulu. Munati mengharap orang main ngaji 40 malam mau mati. Masa hidup tak mengaji. Tahu fitih banyak tuan-tuan. Saya kerana jangan wis 100 lah, wis lagi baik. Lagi banyak lagi baik. Malam 40. Masa hidup tak payah ngaji tak apa. No ya. Begitu ke tuan-tuan? Datuk Ismail kamu kata, Ustaz Ismail kamu kata, kerja bodoh. Masa hidup dulu tak baca. Masa hidup dulu tak sedekah. Munati mati mu nak mengharap ke anakmu sedekah, anakmu baca Quran. Jalan kalau gitu. Jalan. Langsung. Pun sudah semaya Zuhur. Masih lagi bergaul dengan manusia, dengan sains-sains, dengan sahabat anda, dengan masyarakat. Kecek memang banyak. Duduk kedai tu kat 3 jam tak ada satu. Pakai dengar awak kita. Man kasara kalamuhu kasala saktuhu. Siapa dia yang kecek banyak, dia banyak salah. Wa man kasara saktuhu saktuhu kasara zambu. Siapa dia yang banyak salah, dia banyak dosa. Siapa dia yang banyak dosa, ke mana pergi? Bermula daripada kecil. Musim-musim ni kita suka lah. Sudah semai esok ni kita tengok mana-mana. Enggak duduk 4-5 ni orang. Kawan tahu kau ni mana. Anak kawan duduk Selangor. Nak begitu. Tapi dia mau ngoyak kau orang. Kau ngoyak ke demo ni. Nak begitu. Oh, kau tahu. Oh, kawan tahu. Kedua tak kelihat. Nak musim. Siapa bini kata Allah, ayahmu ngak. Kecik Gabriel siapa kolemu neje. Orang ngajar sejak berasa puas dah. Pon ni puas lah ni. Sejak dah. Padahal dulu malam ni. Nampak. Kawan. Lepas mayasa tunggu ke maghrib. Sikat ya asar dengan maghrib. Batu 3. Ngorek ke Isa, jadi 4 balik. Pasal ngorek dengan Isa lah banyak kakak. Banyak kakak. Waktu tu tengok berita, kita buat ulasan puluk macam-macam. Dia panggil ulasan berita. Gede. Munggu TV dia ke? Nak wait. Betul lah kau. Kalau kita pula TV kita macam-macam. Bong antara Isa sampai subuh. Tak ada satu lah hak tunggu tidur. Dia tak kira dosa orang tidur. Mega kata orang 7 orang mati. Dia tak tulis dosa. Ya. No. Bong start tidur sampai ke subuh. Habis orang kata baru kita tembok. Tinggal kita sore. Dia tak tulis dosa. Padahal semaya subuh 2 rakaat pun. Sedosa kurang ikut. Tapi kalau tak tidur ke 1 ke 2 jadi minggu lain lah pula. Jadi itulah dia kata, ya, aku buat mun tidak sia-sia. Langsunglah dah. Amu tak pandai nak nyanyi. Tapi mungkin tuan-tuan pandai lah dah. Apalah gunanya hidup 1000 tahun. Kalau tak semaya, apalah gunanya. Yalah. Keluarga dia tua kedua. Mari masjid tak mari. Dengan orang ngajar pun tak. Ramai nak tua-tua. Kamu ingat ada seorang ustaz. Ustaz Ghazali. Dulu kena ISA. Ustaz Ghazali. Masa mau kerja. Dia pakai kereta Ford Escort. Bila kita jemput dia ceramah, dia tak suka kita sambut-sambut.
Dia tak suka sebenarnya. Dia start ceramah. Dia kata dia nak mari saat ni, dia kata dekat nak maghrib dah, maghrib dia kata orang best saya bekerja mari. Mungkin dia ada